إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين ولأزواجه أمهات المؤمنين ولأهل بيته وذرياته وأصحابه أجمعين وثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا وعلمائنا وخصوصا إلى روح شيخ مصنف هذا الكتاب وأصوله وفروعه ومن ينتسب إليه أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم. أما بعد. فقال الحافظ الإمام الترمذي رضي الله تعالى عنه وقدس الله سره ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثنا أشعث هو ابن أبي شعثاء عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعليها السلام قالت كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يحب التيمن ما استطاع في ترجله وتنعله وطهوره. رواه البخاري ومسلم والترمذي. Alhamdulillah, para hadirin sekalian, kita sambung lagi muzakarah pembacaan kitab Syama'il Muhammadiyah karangan Al-Hafiz Imam Tirmidzi radhiyallahu taala anhu hingga pada katanya musannif di dalam babu ma jaa fi na'li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bab pada menyatakan hadis yang telah datang, ia hadis menceritakan tentang capal atau selipar atau sepatu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita pada malam ini masuk pada hadis yang ke-85. Kata Imam Tirmidzi radhiyallahu taala anhu, haddatsana, mencerita akan kami Abu Musa oleh Abu Musa. Siapa Abu Musa ni? Muhammad bin al-Muthanna. Nah, itu kunyah dia lah. Nama IC dia Muhammad bin Muthanna. Qala, berkata oleh Abu Musa Muhammad bin Muthanna, haddatsana Muhammad bin Ja'far,
mencerita akan kami oleh Muhammad bin Ja'far. Qala, berkata Muhammad bin Ja'far, haddatsana Syu'batu, mencerita akan kami oleh Syu'bah. Qala, berkata ia Syu'bah, haddatsana, mencerita akan kami Asy'atsu, oleh Asy'ats. Huwa, ia Asy'atsu ibnu Abi Sya'sa'i, anak laki-laki bagi Abi Sya'sa. An abihi, daripada bapaknya Asy'ats, iaitu Asy'atsa. An Masruqin, diriwayatkan daripada Masruq. An Aisyah radhiyallahu taala anha, daripada Ummul Mukminin, ibu kita orang mukmin, Aisyah radhiyallahu taala anha. Qalat, kata ia Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuhibbut tayammuna, cinta, suka, gemar ia Nabi sallallahu alaihi wasallam tayammun. Apa tayammun? Yakni ibtida'u bil yamin, dia panggil dah, memulakan sesuatu pekerjaan yang mulia tu dengan kanan, dengan pihak yang kanan. Jadi kalau makan nasi hijau mulia, maka guna tangan kanan. Dah, kita guna tangan kanan dah. Tapi bila nak ambil lauk, guna tangan kiri. Itu biasa kita duk buat. Nah, sebab apa? Pasal dia kata tangan kanan dia kotor, kena nasi, kuah. Dia nak ambil lauk, pegang sudu, guna tangan kiri. Pelik dia ni. Lepas tu tangan kanan kotor lah. Oh, kotor dia kata. Pak, kalau tangan kotor, pasal apa masuk dalam mulut? Ni kena beki ni. Nah, kena ubah. Bila kita makan, guna tangan kanan. Sama ada guna tangan betul, itu lebih sunnah. Nabi SAW. Nak guna sudu pun tak apa, tapi guna tangan kanan. Bukan hanya makan saja, nak ambil lauk, nak ambil kuah, semua tu guna tangan kanan. Tu bukan makan puak dalam mulut saja tangan kanan. Lepas tu nak cobek lauk, nak ambil kuah tangan kiri. Tak berdosa. Tidaklah haram, tapi menyalahi sunnah tu makruh. Makruh. Makruh ni maknanya syarak suruh kita tinggal. Talabut tarkil fi'li, syarak suruh kita tinggal. Tapi talaban bi ghairi jazimin. Suruh tuntut kita jangan buat, jangan kita kerjakan, tapi dengan tidak putus. Tidak putus, jangan. Kalau haram tu putus, jangan. Sekira-kira yusabu ala fi'li, yusabu ala tarkihi wa yu'aqabu ala fi'lihi, dijanji pahala syurga kerana kita meninggalkan perkara yang haram, dan dijanji seksa api neraka kerana kita mengerjakan perkara yang haram. Itu putus. Talaban jaziman. Talabut tarkil fi'li talaban jaziman. Itu haram dipanggil. Biasanya menyalahi yang wajib itu haram. Kalau menyalahi yang mandub, yang sunat, itu hukumnya makruh. Kebiasaannya begitu. Ada juga khilaful aula dan sebagainya. Ghalibnya makruh. Apa makruh? Syarak suruh kita tinggal. Gitu. Bukan makruh ni buat tak mengapa, tak buat pun tak mengapa, bukan. Kena tinggal. Tapi syarak tuntut kita tinggal tu sebagai tuntut yang tidak putus. Apa makna tidak putus? Yakni yusabu ala tarkihi, diberi pahala kerana kita meninggalkan perkara tersebut. Tapi wala yu'aqabu ala fi'lihi, tidak dijanji seksa neraka kerana kalau kita mengerja perkara tersebut. Cuma syarak tak suka. Syarak ni maknanya Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah dan Rasul tak suka. Maka kita orang mukmin ni kan, bila sebut kata Allah dan Rasul tak suka, maka sepatutnya kita tinggal. Kita tinggal. Tu. Apalagi apabila Aisyah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
yuhibbut tayammuna. Apa yuhibbut tayammuna? Yakni suka Rasulullah, kasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibtida bil yamini, memulakan pekerjaan yang baik, yang bagus itu dengan pihak yang kanan. Mana makan nasi, hijau bagus kanan. Nah, pakai baju sauk sebelah kanan dulu. Pakai luar kanan dulu. Bagus. Pakai baju ni hijau dituntut juga dah. Tutup aurah itulah. Tu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka memulakan pada pihak kanan mastata'a, sekuasa-kuasa kemampuannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau boleh pihak kanan lah dulu. Gitu. Melainkan bagi orang yang sudah tidak ada anggota yang kanan. Nampak macam mana tu? Baru 2 minggu lepas rasa ada jemaah masjid ni juga rasanya, tapi dia duduk di surau, dekat dengan sekolah. Dia biasanya ambil pelajar pondok untuk jadi imam, jadi dia baru kena potong kaki sebab kecil mana. Potong pula kaki kanan. Jadi dia tanya, "Lepas tu Ustaz, nak ambil air semayang basuh kaki macam mana?" Kena basuh juga ke? Kaki kanan. Kaki kanan tu potong sekat mana? Dia kata habis bawah pada lutut sikit. Kalau macam tu sudah tidak ada anggota yang wajib dibasuh. Dia kalau anggota wajib dibasuh, iaitu kalau kaki sampai ke buku lali. Kalau kerak tu masih ada buku lali, wajib kena basuh. Itu dah. Apa saja anggota yang lebih yang tumbuh di dalam hak yang wajib dibasuh, maka wajib basuh. Contoh kalau tangan dia ni kaki Tuhan ada so lagi tumbuh hak yang wajib dibasuh, maka wajib juga tak? Wajib juga. Apa yang ada pada wajib. Tapi kalau tumbuhnya tidak dianggap yang maka wajib tak? Tak wajib. Melainkan dia panggil berbilang tangan dia tu, bukan dia bahu. Hak tu lain pula. Hukumnya hak tu kena ngaji fiqh. Jadi bila sudah tak ada dah yang kanan, nak buat macam mana? Basuh kiri tu lah. Tu lagu tu. Baru jelas dia kata Ustaz. Nak buat macam mana? Kena tayamum tak? Nak tayamum pasal apa? Memang tak ada anggota yang wajib dah. Dia tayamum ni kerana air tidak boleh sampai pada hak yang wajib. Seumpama ada berbelak, dia panggil berseming. Tangan kita ni seming. Jadi seming tidak seming semua. Semininya sini tak ni. Wajib yang boleh kena air. Kemudian barulah tayamum. Tayamum tu bila nanti sudah tu ada. Sebelum nak berpindah kepada anggota yang lain, tayamum dulu. Mana tayamum? Lesek gitu pada debu tanah. Okey. Tayamum ni muka, tangan. Ni hatta kaki kita yang berbaluk tak boleh kena air pada anggota yang wajib. Maka tayamumnya tetap muka, tangan sampai ke siku. Ingat tu. Takut je kita tayamum kaki. Apa dengan debu. Tu tak mengaji fiqh tu. Tak boleh nak kira. Kalau tak mengaji tu memang tu pasal zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam pun ada sahabat dia Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalau tak silapnya dia tak boleh kena air kerana luka dalam peperangan kalau tak silap. Jadi bila tak boleh kena air, bagaimana? Dia pergi tanya ke sahabat Nabi hak lain. Jadi sahabat Nabi tu pergi bijak. Bukan bijak, pergi bijak. Kata tak tayamum. Tayamum macam mana? Guling atas debu tanah. Guling gulawai berdebu, mati dia sebab kena luka debu tadi. Rasulullah tahu, marah betul Rasulullah. Jangan berfatwa kalau mu tak tahu, jangan. Tu tengok. Ajra'ukum 'alal fatwa
ajra'ukum 'alan nar. Berani kamu dengan berpetua, itu beraninya kamu api neraka. Jadi kalau kita tak tahu, wallahu a'lam. Jawab kita tak tahu. Allah yang Maha mengetahui. Saya semak dulu, saya baca dulu, saya rojok balik. Sebab tu. Tapi ustaz-ustaz kita ni takut. Wallahu a'lam. Takut nanti orang gelar ustaz wallahu a'lam tu. Tanya apa pun wallahu a'lam. Tak usah tanya, tak aling ustaz tu. Kan kita gitu. Nah, kalau zaman salafun salih, zaman Imam Malik, zaman Imam Syafi'i, orang tanya empat soalan je yang Imam Malik mampu jawab. 80 lagi jawab je tak? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Tapi tak pernah dengar orang gelar ke Imam Malik, imam apa ni, tanya wallahu a'lam, wallah imam wallahu a'lam ni. Nak wanda ni. Dah lah. Sebab umat tu tahu apa? Seorang ulama pasti dia takut pada Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Hanya senya hamba aku yang takut. Takut pada Allah Ta'ala. Innama yakhsyallaha, hanya senya, adatu hasrin wa ta'kidin, hanya senya sesungguhnya hamba yang takut akan Allah Ta'ala tu ialah ulama. Jadi kalau tak takut pada Allah tapi ada ilmu, bukan ulama. Gitu dah. Bukan ulama. Alama. Bukan ulama, alama. Kalau ulama pasti dia takut. Nak berpetua tu nanti dulu. Kami rojok dulu, kami kaji dulu, kami tengok dulu taklim masalah apa. Al-hukmu 'ala syai' far'un tasawwuri. Ada sesuatu mesti ada gambaran masalah dia tu. Tak boleh bermain-main dengan halal, haram, wajib, sunnah, batal, sah. Tak boleh gitu. Tak boleh macam tu. Senang. Tu. Habis. Namun kena marah pula kan. Biar cukup gitulah. Faham-faham, tak faham kena makan buah kismis banyak-banyak. Habis itu. Itu. Mana tadi? Hilang gaib dah jadi tak boleh. Bila kita tak tahu, fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya olehmu akan ahli Quran. Ahli zikri itu mana ahli Quran? Bukan ahli zikir dengan makna zikir banyak sahaja semata-mata tapi tidak alim, tidak tabahur fil ilmu. Bukan makna gitu. Ahli zikri situ ahlal Quran. Siapa ahli Quran? Bukan hanya hafal Quran 30 juzuk tapi tak faham, tak tahu nahwu, sarah, ma'ani, bayan, badai, istiqaq, wadhu', usul fiqh, qawaid fiqh, mantiq, maqulatul asyar, adabul bahsi wal munazarah, ulumut tafsir, sababun nuzul ayat, tak tahu, hanya hafal. Itu bukan ahli Quran yang dimaksudkan. Ahli Quran juga tapi ahli Quran hanya hafal Quran. Yang dimaksudkan ahlaz zikri itu ialah a'immah mujtahidin. Imam mujtahid. Imam mujtahid tak ada. Maka anak murid dia. Anak murid dia tak ada juga. Anak murid pada anak murid. Anak murid dia murid pada anak murid pun tak ada. Anak murid pada anak murid, anak murid. Itu dia panggil pengajian tu mesti ada isnadur riwayah wa isnadud dirayah. Kena ada lagu tu. Kalau tidak, semua orang boleh berfatwa dalam agama ni. Al-isnadu minad din. Sanad itu bahagian daripada agama. Laulal isnad, kalau tanpa sanad, laman syaa qala ma syaa. Pasti siapa saja boleh berfatwa, boleh membahas, boleh berpendapat di dalam agama. Apa saja yang dia rasa dia berpendapat. Ada pendapat saya pada kajian saya tak boleh gitulah. Habis. Sekuasa-kuasa Nabi sallallahu alaihi wasallam, semampu-mampu Nabi sallallahu alaihi wasallam mana? Fi tarajjulihi, pada mensikatkan akan rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam
yabda'u bil yamini fi kulli syai'in hasanin. Fi kulli syai'in hasan. Tiap-tiap perkara yang baik Nabi akan mulakan dengan kanan. Nah, antara perkara yang baik ialah tarajjul. Tarajjul yakni menyikat rambut, sisir rambut. Nah, kita orang ada rambut, jangan rambut kita langsung tak sikat, biar serabah jangan. Nah, bagi kemahlah. Nak rambut panjang tak apa, tapi bersih, berminyak. Nabi berminyak, pakai minyak. Itu nak kata Nabi ni segok, handsome, jaga penampilan. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila nak sikat rambut, Nabi kita akan mulakan sebelah kanan. Tu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yabda'u fi tasrihi sya'rihi. Nah, sya'rihi. Nah, bil janibil aimani. Jadi Nabi SAW apabila mula nak sikat rambut, Nabi akan mulakan pada pihak kanan rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, tu cara sikat rambut ni pun dia ada pelbagai-bagai. Nah, Nabi SAW di awalnya Nabi SAW sikat rambut menyalahi dengan kafir musyrikin, tapi nak menyerupai dengan ahlul kitab. Nah, tapi kemudiannya ahlul kitab ni dia ke bawah. Nah, dia sisi ke bawah. Kemudiannya Nabi SAW menyalahi pula ahlul kitab. Nah, Nabi belah. Nah, belah antara dua kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam, rambut, belahan dua rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu. Tu. Tapi tak ada hal lah. Sekarang ni dia panggil uruf tu sudah berubah. Zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, zaman dia nak mengetahui seseorang tu menganut agama apa, dia ada image pada wajah. Image pada wajah, rupa dia. Jadi kalau orang Yahudi, dia akan taruh janggut panjang, misai itu dia akan cukur. Jadi senang. Kalau jumpa, ni mesti Yahudi. Pasal janggutnya panjang, misainya cukup. Dia ada satu penampilan khas zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang Masihiyun, Nasrani, dia akan cukur janggut, dia akan pelebakkan misai. Misai lebak. Kalau tengok, ni Kristian ni. Nah, pasal misai lebak, janggut cukur. Maka Nabi khaliful Yahud, menyalahilah olehmu akan Yahud dan Nasara. Maka Nabi menipiskan misai dan merapikan janggut. Jadi ini penampilan Muslim. Jadi seolah-olah kalau jumpa kan, ni orang Islam ni pasal misai dia nipis, janggut dia rapi. Nah, segenggam dirapikan. Tucam. Zaman sekarang tak ada gitu. Tapi kalau kita taruh janggut, niatnya apa? Nak ikut janggut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dapat pahala tak? Dapat pahala. Jadi bila taruh janggut, niatnya nak ikut janggut Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi tabassum, senyum, manis muka, beri salam. Nah, itu baru janggut Nabi SAW. Kalau taruh janggut, muka ketak, masam. Jumpa orang tak beri salam. Penuh dengan hasad dengki. Benci dalam jiwa dia. Yang ni bukan janggut Nabi. Ini janggut Abu Lahab, Abu Jahal ni. Maka jangan. Jadi maksud sini, pakailah serban, pakailah jubah, taruhlah janggut, tapi niatnya nak ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila nak ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya di sini. Bukan hanya di sini, bukan hanya di sini, bukan hanya di sini, tapi di ni. Di sini. Barulah kita tu benar-benar mempamerkan
akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Main tu dah. Tu. Habis itu. Kemudian kalau ada orang tak ada janggut, tak ada misai ke apa, dia tak pakai kopiah ke, tak pakai serban ke, tak pakai jubah, jangan pula kita kata awak ni tak ikut sunnah Nabi. Jangan tuduh itu. Jangan kata lagu tu. Kenapa? Kerana Islam tu dia datang dengan mudah. Dia mudah. Dia tak suruh kita pakai jadi Arab. Tak ada. Kena pakai jubah, kena pakai serban, kena naik unta, kena bercakap anak entah, kena makan roti, tak boleh makan nasi. Dah. Dia bukan orang yang gitu. Dia cukup pakaian tutup aurat bersih. Pakai apa? Tutup aurat. Tetapi sesuai dengan uruf setempat lah. Jangan pelik sangat pada orang. Itu lagu tu. Maka sebab tu Islam ni boleh tersebar ke pelosok. Sebab dia tidak bertentangan dengan budaya yang baik, yang cocok, tidak ada larangan di dalam ajaran Islam, maka boleh diperkekalkan. Tak ada masalah. Nak pakai baju Melayu, nak pakai baju kemeja, nak pakai kok, sila. Jangan. Ustaz ni pakai necktie, pakai seluar selek, ini tak ikut sunnah Nabi. Kan kita gitu cara pemikiran kita. Benar? Tak gitulah. Tak betul tu cara pemikiran kita. Kalau kita pergi ke Mesir, banyak masyayikh kita tu kadang-kadang pakai kok, pakai necktie. Alim. Seumpama Syekh Syekh Sa'duddin At-Taftazani. Seumpama alim ilmu kalam, dah hebat. Bermunazarah tu tak ada kopiah apa atas kepala. Alim ada banyak. Jadi bukan di situ. At-taqwa hahuna Nabi sebut. Takwa tu di dalam hati, tapi daripada hati inilah memancar kepada anggota zahir kita. Jangan pula kita tak pakai, tak tutup aurat, seksi. Orang tanya pasal apa tak tutup aurat, dia kata yang penting hati mau baik. Saya seksi pun hati saya baik. Tentu dah tak baik dah. Tentu dah sudah tidak baik. Karena az-zahir tadullu 'alal batin. Zahir tu menunjukkan apa yang ada di dalam batin hati kita. Setiap batin yang baik, hati yang baik, pasti zahirnya baik. Taat pada Allah Taala dengan mudah. Tapi tidak lazim zahirnya baik itu menunjukkan hatinya tak lazim. Macam kita nampak baik, tuan rumah itu tahu apa yang dia masing-masing orang dia jaga rumah masing-masing. Habis. Tengok. Ini bila mula nak sikap dia akan mula pihak yang kanan. Wa tana'uli. Ni orang panggil apa dia panggil? Hadis bab ni nak fokusnya di sini. Wa tana'ulihi, dan berselipar, berkasut, bercapal, bersepatu. Nabi mulakan masuk kaki kanan. Dan memang telah lepas dah. Idza ta'ala ahadukum falyabda bil yamini wa idza naza'a falyabda bisyimali faltakunil yaminu awwalahuma tun'alu wa akhirahuma tunza'u. Nabi kata apabila kamu nak pakai selipar, masukkan kaki kanan. Dan bila kamu nak buang kaki kamu daripada selipar, mulakan kaki kiri kamu. Jadikan kaki kanan itu yang pertama-tama di dalam selipar dan yang terakhir keluar daripada selipar. Hal pahala. Jadi Nabi SAW bila nak pakai selipar pun, Nabi mula kaki kanan, baru kiri. Nak pecah, kiri, baru kanan. Jadi kita orang yang cinta kepada Nabi SAW ni, kalau bolehnya semampu kuasa kita nak ikut Nabi SAW. Tidak ada jalan untuk usul wasil Allah sampai kepada Allah, sampai hati kepada Allah, diterima oleh Allah, Allah kabul, Allah redha. Allah kabul ni mana? Allah redha
wa isabah alaih. Allah Ta'ala setuju dengan yang kita buat, dan Allah ganjarkan pahala kerana apa yang kita buat. Tidak ada cara lain melainkan dengan ikut jejak langkah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk nampak lekeh ya. Tapi kalau kita pakai selipar mula kaki kanan, nak pecah selipar mula kaki kiri dengan niatnya sallallahu alaihi wasallam, maka pakai selipar pun dapat pahala. Pakai selipar pun boleh pahala. Kira. Jangan kita pandang remeh setiap daripada sunnah. Setiap kebaikan kita tak tahu kebaikan yang manakah kita diterima oleh Allah Ta'ala. Kita tak tahu. Imam Ghazali, orang mimpi dia bila Imam Ghazali wafat, sahabat-sahabat anak-anak murid dia mimpi jumpa Imam Ghazali dalam mimpi, tanya, hei Imam Ghazali, apa yang Allah Ta'ala balas pada kamu? Jawabnya Imam Ghazali, alhamdulillah, kuburku barzakh satu kebun daripada kebun syurga, raudhatun min riyadil jannah. Pasal apa? Amalan pasal ngajar banyak, pengarang kitab banyak, tidak kerana ihsan kepada seekor yang sedang minum di hujung pena yang Imam Ghazali celup. Dulu pen ni bukan macam ni, nak mengarang tu dia celup dulu, lepas tu baru dia mengarang. Dia celup, dia mengarang. Jadi Imam Ghazali satu hari celup akak, tiba-tiba lalak hingga minum, jatuh rahmat, jatuh ke sia belah. Oh, sia minum, biarlah minum dulu, tak bergerak. tak bergerak senyap. Sampai kenyang dia, barulah terbang. Baru Imam Ghazali pun sambung mengarang kita. Kerana ini saja Allah Ta'ala terima Imam Ghazali. Kita tak dah lah, kita ni ilmu pun tak ada, amal pun tak ada. Dengan apa amal yang Allah Ta'ala nak terima kita, kita tak tahu. Maka kerana itu jangan kita pandang remeh setiap kebaikan. Jangan macam ni. Allah, pakai selipar pun kena mengajar kau ustaz. Jangan. Ini hak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah peringatkan kepada kita, Nabi suka memulakan tiap-tiap pekerjaan yang baik dengan pihak kanan, termasuklah sikat rambut, wa tana'ulihi, dan bersepatu berselipar. Itu dah. Wa tuhurihi, dan bersuci. Mana bersuci? Seumpama berwudu dan mandi janabah. Maka Nabi SAW memulakan pihak yang kanan. Pihak yang kanan, tapi kalau satu anggota tu teruslah. Satu anggota nak main kat kanan dulu dah. Ini satu anggota tak apa. Yang ada pihak seumpama tangan, kanan dulu. Baru kiri. Telinga kanan, baru kiri. Tapi kata setengah telinga ni seketak. Seketak. Bekuk seketak. Kaki kanan dulu, baru kiri. Koma pun apa? Mubalarah pada berkoma pihak kanan, baru kiri. Itu lagu tu. Mandi wajib pun pihak kanan dulu. Walaupun mandi wajib tu kiranya satu badan, satu anggota, tapi mula pihak kanan dulu. Itu dah. Habis itu. Habis. Jadi tiga ni sajakah hak Nabi suka pihak kanan? Tidak. Ma warada fil hadisi ala sabilit tamsil saja. La hasra. Maknanya apa hak disebut oleh Aisyah ni sebagai contoh-contoh pekerjaan yang Nabi mulakan dengan pihak yang kanan. Bukan hanya tiga ni saja, banyak lagi lah. Kullu hasanin, tiap-tiap pekerjaan yang baik, maka Nabi mulakan pihak yang kanan. Tapi kalau pekerjaan tu safasi fil umur, benda-benda yang agak meluati, maka kiri. Sama juga seperti nak basuh berak, jangan guna tangan kanan, tangan kiri. Cebok ataupun cucu tu tangan kanan, tapi nak basuh tangan kiri. Nak pergi kemaluan tangan kiri. Tu pasal tu bukan hasan.
bukan hasan. Baik, habis itu. Kemudian kata Imam Tirmizi radhiyallahu taala anhu, haddatsana Muhammad bin Marzuqi. Haddatsana Muhammad bin Marzuqin Abu Abdullah. Qala haddatsana Abdurrahman bin Qais Abu Muawiyah. Kata dianya mencerita akan kami oleh Muhammad bin Marzuq Abu Abdullah. Kata Muhammad bin Marzuq, haddatsana mencerita akan kami oleh Abdurrahman bin Qais Abu Muawiyah. Qala berkata Abdurrahman bin Qais Abu Muawiyah, haddatsana Hisyamun, mencerita akan kami oleh Hisyam. An Muhammadin, diriwayatkan daripada Muhammad. An Abi Hurairah, daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ini banyak kali dah kita sebut pasal Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dia raisu ahli suffah, ketua bagi ahli suffah. Maknanya ketua bagi sahabat-sahabat yang mendiami di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ahli suffah ni orang tak ada isteri, tak ada anak, tak ada tempat tinggal, tak ada pekerjaan dunia. Hanya mereka ni duduk di masjid Nabi sebagai satu kelompok sahabat yang siap dia menanti apa sahaja wahyu yang terbaru, yang terkini, tersensasi. Gitu dah tu. Jadi sebab tu Abu satu sahabat yang paling banyak riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah isteri Nabi ranking kedua dah. Abu Hurairah nombor 1, paling banyak sekali. Padahal dia masuk Islam lewat, berbanding dengan yang lain-lain lah, Abu Bakar, Umar, Uthman. Tapi dari segi meriwayatkan hadis Nabi, dia nombor 1, paling banyak. Pasal dia ahli suffah, duduk di masjid Nabi SAW. Dan ketika mana mengaji di masjid Nabi itu, memang susah, teramat susah. Baca dalam kitab Riyadhus Shalihin, Abu Hurairah ni ketika mana dia kaya, jadi gubernur, jadi menteri besar, dia makan mewah. Bila tengok ke makanan yang mewah di depan dia, dia pun mengeluh. Dia kata, Allah, dia kata, teringat di zaman kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku ni sendiri pernah rebah tengah duduk semaya tu, rebah guling, rebah tengah semaya guling. Lalu orang maris jijak atas kepala, atas tekak, pada tekak, mak takut sawan. Kata Abu Hurairah, aku rebah dan terguling tu bukan kerana sawan tidak, tapi kerana sakit perut menahan lapar yang teramat sangat. Tu sahabat-sahabat tu biasa ahli suffah, semaya rebah berdegung pasal lapar, terlalu lapar. Tu. Tapi setelah tu kaya dia. Kaya. Jadi sebab tu kita orang mengaji agama, kalau anak kita mengaji agama atau ke madrasah, ke pondok ke, jangan kita tu suruh dia mengaji kerana harta, jangan. Hafal Quran supaya jadi tu imam, boleh gaji 4,000 3,000 sebulan. Jangan. Ia yang ngajilah. Apa kerja dia nanti sudah Allah Taala tentukan, Allah Taala aturkan. Itu azan dulu dah. Ada majlis ke? Ada program? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha. Asyhadu anna sayyidana Muhammad Rasulullah.
أشهد أن سيدنا محمد رسول الله لا حول ولا قوة لا حول ولا قوة لا حول ولا قوة لا حول ولا لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا مولانا محمدا وصلة الفضل والشرف والدرجة العالية وبعثه مقاما محمود إنك لا تخلف. Baik. Qala kata Abu Hurairah, kana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qibalani. Kana adalah lina'li, adalah bagi selipar ataupun sandal atau capal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam qibalani, ada dua tali. Jadi selipar Nabi atau capal Nabi itu dia ada dua tali. Ni gitu dah. Biasa tengok kan capal Nabi SAW. Kalau tidak biasa tengok pun capal yang sebenar-benar, ulama dia ada buat, orang panggil tamthil. Contoh gambaran capal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang setengah-setengah orang tu dia terlalu takut dengan lambang tersebut. Sehingga dia buat gelar. Ni kelompok capaliyun, penyembah selipar. Astagfirullahalazim. Jangan kita gelar gitu. Wala tanabazu bil alqab bi salismul fusuqu ba'dal iman. Wala tanabazu bil alqab, jangan kamu menggelar dengan gelaran yang tidak baik kepada saudara mukmin. Bi salismul fusuqu ba'dal iman, sebesar-besar dosa fasik setelah mana beriman, kita gelarkan kepada saudara kita dengan gelaran yang tidak baik. Tuk Bila pakai selipar ada capal. Tuk Bila penyembah capal. Astagfirullah. Bila dia sembah capal, dia sembah Allah. Lepas tu selipar tu atas kepala tu, itu bukan selipar, itu lambang selipar. Apa kemengat lambang dengan selipar sebenar tak nak beza. Dah pasal apa letak lambang tu? Pasal ulama gambarkan ini bentuk selipar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gitu je. Ulama gambarkan. Maka kerana ada syair daripada ulama, tak silap Imam Abu Bakar Al-Qurtubi dia kata, wa hadza tamsil, dia kata, ini gambaran capal itu, walaupun pada surahnya ia
Nah, Madinah maknanya apa? Negara maju, dengan harapan supaya semua penduduk Yathrib menjadi manusia yang mutamaddi. Apa mutamaddi? Yang membina peradaban ini. Maka sebab itu kalau kita tengok orang barat pun akui semua alat-alat yang kita dapat guna sekarang ni, telefon ke apa semua, asal-muasal yang menemui konsep dia tu. Nah, permulaan yang mencipta alat-alat teknologi moden semua tokoh-tokoh orang Islam kan dulu. Dan semua tokoh-tokoh orang Islam. Contoh habis satu ya, telefon. Macam mana orang Islam boleh reka satu alat untuk mengembangkan suara itu supaya sampai kepada orang yang jauh didengar. Daripada ilmu kalam. Ilmu kalam. Mana bila belajar ilmu kalam ditulis dalam kitabnya, ulama kata al-aswat atau as-sautu aradun aw aqradun yaqimu bil hawa. Suara ini ialah arad yang menumpang pada jirim udara. Dia tumpang pada jirim udara. Berarti yang kita nampak faragh, kosong itu sebenarnya kosong. Ada jirim udara. Nih, jirim udara. Suara ini ialah arad, mana sifat yang baru kedatangan menumpang pada jirim udara. Mana apabila dia keluar dari mulut kita, udara langsung dekat udara. Maka bila gitu boleh ditangkap, boleh dimasuk, boleh dikembang. Maka direkodkan alat. Jadilah mikrofon, speaker, telefon. Sayangnya yang mengupdatekan alat-alat teknologi bukan lagi kita itu. Nah, ada tak? Apple, Samsung, bukan orang Islam. Pasal kita orang Islam ini berkelahi kalau ya agak remeh. Pasal logo capa gitu kan. Pasal topi setudu. Nah, topi setudu buat Allah haram. Pasal suwaji gitu balik. Pasal kuno, pasal rambut Maulid Rasul. Pasal Sayyidina tak Sayyidina, la ilaha illallah. Yang terbaru viral video azan pakai Sayyidina. Asyhadu anna Sayyidana Rasulullah. Asyhadu anna Sayyidana Rasulullah. Asyhadu anna Sayyidana Muhammadar Rasulullah. Betul ada video azan dia nampak Sayyidina. Asyhadu anna Sayyidana Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Padahal kalau itu khilafiyah. Nah, Syekh Ali Shibra Malisi kata sunat. Nah, bukan hanya di luar sembahyang, bahkan di dalam sembahyang, di dalam azan sunat ditambahkan Sayyidina. Pasal al-adabu muqaddamu ala tibai. Beradab itu lebih didahulukan di atas mengikut. Kata Syekh Ali Shibra Malisi. Kata Ibnu Hajar, tak nampak jalan itu sunat. Pasal ulama-ulama salah kita tak pernah pun kata tambah Sayyidina. Toke mereka tidak beradab dengan Nabi SAW. Maka di Ibnu Hajar Al-Asqalani lebih afdal tak letak Sayyidina daripada letak Sayyidina. Di sisi Imam Ali Shibra Malisi afdal letak Sayyidina daripada letak. Benda khilaf kita ikut kan. Awak tak sebut asal orang lain sebut, jangan awak kata bid'ah, walalah, final, jadi malam kan? Iya. Lupa ada pasal azan tambah Sayyidina. Orang tak mari lagi masjid azan di laut. Tak malam tu. Aduh, itu masalah. Allah. Aduh, pasal tu tak maju kita. Selipar Nabi kata Abu Hurairah ada 2 kali. Wa Abi Bakr wa Umar. Gitu juga selipar Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhuma ada 2 kali. Jadi Abu Bakar dan Umar antara sahabat yang kuat juga mengikuti Nabi SAW, dan selipar pun ikut Nabi 2 kali juga. Antara Abu Bakar dan Umar mana orang lebih kuat? Abu Bakar lagi kuat.
yang mati syahid nama di medan jihad di zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq jadi khalifah. Maka marilah hati Sayyidina Umar, kalau sehari demi sehari orang yang hafal Quran ini meninggal dunia, macam mana Quran ini sampai kepada umat kemudian? Nah, karena zaman Nabi tidak ditulis dengan lengkap berbentuk mishaf Al-Quran, tidak. Hanya ditulis tidak lengkap. Yang banyaknya dihafal dalam dada-dada sahabat. Yang ditulis tidak lengkap pula, tidak ada titik, tidak ada bagi. Nak baca macam mana? Jadi Sayyidina Umar lah orang yang mencadangkan kepada Sayyidina Abu Bakar, ya Khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mari kita himpunkan Al-Quran lengkap bentuk mishaf tulis. Adakah Sayyidina Abu Bakar itu himpun? Ya. Sayyidina kata, ya Umar, bagaimana kamu boleh bagi cadangan kepada aku untuk buat perkara yang tidak pernah dibuat oleh Nabi SAW? Atau dia mau bakar saja. Aku tak berani buat benda Nabi tak pernah buat. Tapi Abu Bakar, Sayyidina Umar kata, tapi ini bagus, ini molek ni. Walau Nabi tak pernah buat, tapi ini bagus. Lalu orang kata apa? Nanti aku fikir dulu. Jadi sekali lagi itu boleh juga kita seperti satu kelompok tu, Nabi tak buat ni, boleh tak? Baik, tapi jangan tunggu di situ. Fikir. Abu Bakar fikir. Esok pagi dia jawab Rasulullah, betul lah. Aku sebut, walaupun Nabi tak pernah buat, tapi himpun Quran dalam bentuk mishaf ni bagus. Pasal untuk umat Islam yang terkemudian. Maka mula situ baru ditulis Al-Quran. Itu pun tidak ada titik, tidak ada baris. Bila ada baris ni, zaman Sayyidina Ali karramallahu wajhahu. Bila Sayyidina Ali orang baca Quran, Inna Allaha bari'un minal musyrikin wa rasulih. Ubah makna. Sesungguhnya Allah tidak menghiraukan orang kafir musyrikin dan Rasulullah SAW pun sama dengan musyrikin Allah tak hirau. Salah makna tu dah silap, makna tu silap. Lalu oleh Sayyidina Ali diperintahkan kepada Imam Abu Aswad Abu Ali supaya meletakkan baris-baris pada Al-Quran. Titik tak ada lagi. Macam mana? Al-Jamdulillah, Alhamdulillah, Rasil Alamin, Ratil Alamin boleh, Galami boleh, Ngelami boleh. Orang kita orang Melayu ni ada umur titik tiga. Macam mana? Tak ada titik. Yang meletak titik namanya Imam Ahmad Al-Farahidi. Ini orang yang berjasa kepada agama kita. Jadi bukan semua orang Nabi buat tu langsung tak boleh kita buat, dan bukan juga boleh kita terus buat. Ditengok ada ke tidak larangan bertentangan dengan nas-nas syarak. Kalau tidak ada, maka syarak membenarkan setakat hak yang tidak melanggar batas syarak. Bahkan kalau ada masalah terkadang menjadi wajib, menjadi sunat dan sebagainya. Wa awwalu man aqada 'aqdan wahidan Utsmanu, dan awal-awal mereka yang mengikat akan satu ikatan tali pada selipar ialah Sayyidina Utsman bin Affan. Sayyidina Utsman itu khulafa ar-rasyidin. Nah, Nabi kata alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Hendak kamu berpegang dengan sunnahku dan sunnah para penggantiku ar-rasyidin yang diberi petunjuk, yang mendapat hidayah, petunjuk daripada Allah dan diberi petunjuk oleh Allah Taala, termasuk Sayyidina Utsman. Jadi perbuatan Sayyidina Utsman ini adakah menyalahi Nabi SAW? Tidak. Ini nak menunjukkan bahawasanya jawazu harus memakai selipar yang tidak ada lamdakun fi ahdi Nabi SAW, atau tidak seperti selipar Nabi SAW. Harus kita pakai kasut, kita pakai selipar ibu, kita pakai selipar Adidas. Itulah kasut domak harus Islam.
tak ada masalah. Jangan kita ini masuk daripada mana ni? Daripada Amerika, haram. Sebab kafir yang tidak gitu kan. Islam itu tidak gitu. Nabi pun pernah pakai jubah daripada Rom, daripada Eropah. Baju gamis daripada Rom, daripada Eropah. Ini perbuatan Nabi SAW nak menunjukkan tentang Islam ini tidak menyekat apa-apa budaya yang baik daripada luar, daripada Arab, luar daripada Islam sekali itu. Seumpama zaman kita sekarang masih ada lagi ke tidak sistem perhambaan? Tak ada. Padahal kalau kita mengaji fiqh masih ada dulu dipelajari dalam kitab fiqh. Bahkan antara asnafnya, asnaf hamba ar-riqab, walir riqab. Ada ya. Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin ila wa fir riqab, walir riqab, wa fir riqab. Ada riqab. Itu hamba. Masih ada lagi tak hamba sekarang? Tak ada. Siapa yang menghapuskan sistem perhambaan? Bukan orang Islam, orang kafir. Lalu pasal apa ulama-ulama kita boleh terima, setuju? Ini mari daripada orang kafir. Mana menghapuskan sistem perhambaan daripada orang kafir? Tapi orang Islam, ulama-ulama Islam setuju. Walaupun orang kafir buat, setuju. Pasal ada di dalam agama kita perbuatan dan sabdaan Nabi SAW yang menunjukkan di atas Nabi setuju supaya manusia tidak diperhambakan sesama manusia, digalakkan merdeka. Sebab tu banyak kan hamba-hamba yang Maula Rasulullah itu mana hamba yang dibebaskan oleh Nabi SAW. Bekas hamba yang dibebaskan oleh Nabi SAW. Dan Nabi mentahrik, menggemarkan sahabat-sahabat membebaskan manusia yang dia hamba, bebas, terbukti manusia merdeka. Walaupun Nabi tidak menghapuskan sistem perhambaan, tapi Nabi sangat setuju kalau manusia itu dimerdekakan. Bahkan kalau ada duit zakat yang mampu menembuskan kemerdekaan dia, boleh diberi. Dia ada berapa? 1,000 dinar. Kalau dia temu 1,000 dinar dengan tuan dia, dia merdeka. Boleh ambil daripada harta zakat, temu. Supaya dia merdeka, insan yang merdeka. Jadi daripada agama kita tu, orang panggil apa, orang panggil apa? Dengung-dengung. Tidak tanduk Nabi, disahul hal Nabi yang setuju bahawa manusia tidak diperhambakan sesama manusia. Kalau itu bila orang kafir yang menghapuskan sistem perhambaan, ulama-ulama Islam kita akan diujangi. Bagus. Walaupun mari daripada orang kafir, itu cara Islam. Bukan mari daripada kafir kata, ini mari daripada kafir. Tidak begitu. Tengok dulu apa sesuai ke tidak, ada larangan ke tidak. Ilmu mantik daripada falsafah Yunani, daripada Saqrat, Aflatun, Aristoteles. Saqrat anak dia Aflatun, Aflatun anak dia Aristoteles. Yang melengkapkan kaedah-kaedah mantik. Bila masuk dalam Islam, adakah Islam tolak satu kata falsafah atau terima satu kata falsafah? Tiga. Yang mana kufriyah ditolak. Aqwal falasifah yang kufriyah, yang kufur ditolak. Tapi yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah diambil hingga dijadikan satu ilmu. Sehingga Imam Ghazali kata, man tiqalahu la tiqatalahu. Siapa yang tak belajar ilmu mantik, ilmunya tidak boleh dipercaya. Padahal ilmu ini bukan daripada Allah wa Rasul, daripada falsafah Yunani. Tapi ada yang sesuai cara berfikir. Qiyas untuk ismatul fikir. Dan Islam menyuruh kita berfikir dengan akal, dengan betul. Maka dijadikan ilmu di dalam Islam. Itu cara Islam. Sama sistem demokrasi, sistem republik, juga apa saja. Ini luar daripada Islam. Adakah di bawah itu diterima bulan-bulan? Dilihat yang sesuai dengan Islam diterima, yang tidak sesuai dengan Islam dijadikan sempadan hak, tidak boleh itu. Berlaku tidak Islam bukan
Jika mari di kafir, Allah kotor, satu kafir, tak boleh di kafir. Tidak begitu. Kalau yang orang kafir buat itu baik, bagus, sesuai dengan ajaran kita Islam, maka diterima, diambil, disesuaikan di dalam Islam. Itu macam dulu lah, Nusantara dulu. Orang-orang Nusantara sama ada Malaysia, Indonesia apa sama saja. Bila ada orang panggil masuk hantu ke apa semua, cara orang dulu dia nanam nasi kunyit, ayam bagan, dia letak di busuk-busuk besar, di pokok-pokok besar. Kayak gitu. Maka kalau itu guru yang berdakwah dulu, para wali yang berdakwah dulu, aulia Allah yang berdakwah di Nusantara kita dulu, bengis, kasar, keras. Buat apa ni? Haram, syirik, mubazir. Payah Islam dia nak tersebar. Tapi cara orang dakwah dulu bagus. Bil hikmah. Dia kata, pasal apa ni maklum? Letak nasi bunyi ayam bakar dekat pokok besar. Ini mau apa? Sesajian dia kata. Sesaji. Untuk roh-roh jahat. Tidak ganggu keluarga kami, harta kami. Dulu kata kalau macam itu sikit tu 1 bulan. Ini masuk bagi 40 bulan. Lain kali tak payah buat. Buat banyak sekali 40 bulan. Potong kambing, potong lembu. Bulan buat 2 kawah, 3 kawah. Bila siap nak letak di mana ni dulu? Di pokok mana, di busuk besar mana, jangan letak di busuk di pokok. Panggil jiran tetangga kamu. 40 orang, 50 orang, untuk dimakan. Untuk dimakan. Tapi sebelum makan doa. Doa pada Allah Taala, minta Allah Taala selamatkan kamu, selamatkan bini kamu, anak kamu, harta kamu, keluarga kamu, rumah kamu, kenderaan kamu. Maka akhirnya daripada sesaji dipanggil selamat, doa selamat. Atau panggil doa selamat. Itu cara halus. Buat nasi bunyi tak salah. Ayam angkat tak salah. Yang salah dia letak di busuk, di pokok. Sepatutnya itu dijamu kepada jiran tetangga. Jadi kalau makan kambing, aminnya ikhlas. Ya Allah selamatkan. Amin ya Allah kambing. Kalau ayam kecil je, amin slow. Itu cara ulama-ulama dulu berdakwah bil hikmah. Dan supaya ulama ni masuk fi dinillah. Yang bulu nanti dinillah apa aja supaya masuk berbondong-bondong dalam agama Allah. Sekarang balik, dia sudah masuk agama Allah, kafir, tidak enda ahlinya. Sudah dibalik itu pula. Itu pening kita pening. Habis itu, kemudian hadis ini rawahu Tirmidzi wa lahu syahidun inda Tabrani fi Shaghir fi Jami' Shaghir fi Mu'jam Shaghir bi sanadin sahih. Hadis ini diriwayatkan dia oleh Imam Tirmidzi dan ada baginya syahid, mana ada satu jalur yang lain pun ada hadis yang seumpama juga diriwayatkan oleh Imam Tabrani dari Mu'jam Shaghir dengan sanad yang sahih. Hadis. Kemudian kita akan masuk tajuk yang baru, babu ma jaa fi dzikri khatim atau khatam. Khatim boleh baca, maknanya khatim sebab cincin. Kalau khatam penutup, atau cincin boleh dua. Kalau khatam dia boleh dua, sama ada penutup atau cincin. Tapi kalau khatim pasti cincin. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak cara cincin pula. Nabi pakai cincin ada berapa? Ni nak pun 4 jari cincin. Belajarkan insya-Allah kita akan masuk bicara tentang hadis-hadis menceritakan tentang cincin Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
wallahu a'lam. Ilmuhu atammu bil hikmati man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairin ajil wa ajili ma'alikun wa ma'alikun wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad. Nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka wa rasuluka nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna 'ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah was'alna ila bi'abdi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi farfa'na bi barakatihim wa qina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim min al-fitan. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillah.